Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada episod ini saya akan membaca surah At-Takatsur dan seterusnya beberapa surah yang lain pada juz yang ke-30 dengan menggunakan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Dalam bacaan yang baru sementara saya baca tadi pada surah Al-Takatsur hanya terdapat satu khilaf sahaja bacaan riwayat Khalaf dari Imam Hamzah berbanding dengan riwayat Hafs daripada Imam Asim yang biasa kita baca, iaitu pada ayat yang pertama pada kalimah alhaakum. Bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah dibaca dengan ibadah alhaakumut takatsur. Dan pada surah Al-Asr ada satu juga khilaf yang terdapat dalam surah ini, iaitu pada ayat yang kedua, innal insan, alif lam bertemu dengan hamzah. Seperti biasa apabila kalimah yang bermula dengan alif lam dan bertemu dengan hamzah yang berada pada pertengahan ayat, maka mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah yang dibaca dengan satu wajah, iaitu wajah sakta. Wajah sakta ialah kita berhenti seketika dalam kadar lebih kurang 2 harakat, kemudian menyambung semula bacaan tanpa mengambil nafas yang baru, nafas yang sama. Dan pada surah Al-Humazah terdapat beberapa khilaf bacaan dalam surah ini. Yang pertamanya pada ayat yang kedua, jama'a malan adada. Allazi jama'a
mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Ibn Hamzah, ianya mim pada perkataan jamaah ditasydidkan, disabdukan dengan jadilah bacaannya dari jamaah kepada jamma'a. Dan malam wa'adadah tanwin bertemu dengan waw, maka bagi bacaan riwayat Hafs Asim yang biasa kita baca, ianya dibaca dengan idgham ma'al ghunnah, dimasukkan beserta dengan didengungkan. Tapi bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, ia dibaca dengan idgham bila ghunnah, dimasukkan tanpa didengungkan. Ma law wa'addadah. Dan pada ayat yang kelima, perkataan adrika wa ma adraka, bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, ra di situ adraka dibaca dengan imalah. Wa ma adrika. Dan pada ayat yang ketujuh, sekali lagi bertemu dengan alif lam yang bertemu dengan hamzah, al-afidah, 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 ianya berada di hujung ayat sebelum waqaf, maka ianya dibaca dengan dua wajah bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, iaitu sama ada dibaca dengan wajah saktah atau dibaca dengan naqal. Saktah telah saya terangkan tadi, dan naqal ialah memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya, iaitu huruf lam yang mati. Maka jadilah bacaan daripada alal afidah kepada alal afidah. Hamzah berbaris di atas, maka dipindahkan barisnya kepada lam, maka jadilah lam baris di atas, maka jadilah dia naqal alal afidah. Alal afidah. Manakala pada ayat yang ke-8, innaha alaihim, di mana saja kita bertemu dengan kalimah alaihim, maka mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Hamzah, ia dizemahkan di baris hadapan ha, dengan jadilah ia innama alaihim kepada innama alaihum sadaq. Pada ayat yang ke-9 ada khilaf huruf, iaitu pada perkataan amadin fi amadin mumaddadah, bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, ianya ain dan mim pada amadin di baris hadapankan kedua-duanya, jadilah dia daripada fi amadin kepada fi umudin mumaddadah. Alhamdulillah, begitulah sedikit secara ringkas penerangan mengenai khilaf bacaan mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah berbanding dengan bacaan riwayat Hafs daripada Imam Asim yang biasa kita baca. Semoga penerangan saya berikan secara ringkas ini, sama ada dari segi khilaf huruf, dari segi usul-usul bacaan, kaedah bacaan dan sebagainya, yang berkaitan dengan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah dari qiraat Imam Hamzah, sedikit sebanyak dapat membantu pemula-pemula yang mula untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Quran secara qiraat. Apabila tuan-tuan bertalaqi dengan guru-guru yang pakar dalam bidang Al-Quran wal qiraat, insya-Allah sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mudah mempelajari, memahaminya. InsyaAllah, marilah kita terus berteman dengan Al-Quran, menjadi teman setia kepada Al-Quranul Karim dunia dan dalam kehidupan kita ini, mempelajari kaedah bacaan, cara bacaan yang secara tertib, secara mutawatir, yang sanadnya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan guru-guru ulama-ulama qiraat yang pakar dalam bidang Al-Quran wal Qiraat, insya-Allah. Dan kita juga memahami isi kandungannya, pengajarannya, mengambil dan mengutipnya untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Apabila kita berada di alam yang kedua, alam barzakh,
alam kubur nanti, di mana ketika itu kita kesunyian, tidak ada teman. Tiada siapa pun walaupun mereka yang paling mengasihi diri kita untuk bersama dengan kita menemani kita di dalam kubur. Tetapi yakinlah bahawa insya-Allah Al-Quranul Karim membawa cahaya, menjadi teman, menjadi hujah pembela kita di alam kubur nanti insya-Allah, dan menjadi hujah dan teman di yaumul akhirah nanti insya-Allah. Salam persahabatan Al-Quran, sahabat Al-Quran, daripada saya Haji Terengganu, Haji Zakaria. Saya daripada syarikat Raudhah Jaya Travel and Tour Sdn Berhad yang mengadakan pakej-pakej umrah dan ziarah dan juga pelancongan Islam ke seluruh destinasi, dan yang terdekat ini ialah ke Thailand dan juga ke Banda Aceh. InsyaAllah pada 2 hari bulan 5 nanti kami akan ke Banda Aceh. Masih ada kekosongan, siapa yang berhajat bolehlah menghubungi kami di Raudhah Jaya Travel and Tour Sdn Berhad, ataupun kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin menunaikan umrah, bolehlah hubungi kami di talian 019 9367 pejabat urusan umrah dan ziarah. Kami berada di Kuala Terengganu di tingkat atas 7-Eleven Jalan Tun Adis, Kampung Adis. Boleh, baik, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafana ajrana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.